Said bin Abi Talib bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Jadi Syiah cakap, kalau siapa mut'ah pada malam 10 Muharram lagi besar pahalanya, dan kalau ada perempuan yang mengandung pada malam tu, melekat yang benih orang kata mengandung, itulah bakal terkena Imamul Mahdi. Dan Syiah kata lagi, siapa yang bermut'ah bila dia mandi wajib, setiap titisan mandi wajib ni akan didoakan seramai 70,000 malaikat. Bukan kita mandi wajib selama 1,000 malaikat tak ada doa, kan susah. Tapi kalau kau nak dapat doa malaikat, kau mut'ah. Na'udzubillah min zalik. Jangan buat biar. Tuan-tuan semua fatwa ni memang ngeri lah. Dia punya kategori najis sungguh-sungguh. Yajuzil mutazawwijati an tatamatta min ghairi idzni zawjiha. Harus bagi orang perempuan yang dah bersuami untuk bermut'ah tanpa izin suaminya. Wa fi halin kana bi idzni zawjiha fa inna nisbatal ajri aqall. Kalau perempuan yang dah bersuami, dia minta izin suami dia untuk bermut'ah, suami berkata, okeylah mut'ah lah, pahala dia kurang. Pahala kurang, mana nak pahala banyak, pembelasah je. Jangan cakap dengan lelaki kau. Sebab dia kata, syartu wujubi niyati innahu khalisan liwajhillah. Sebab syarat mut'ah ni hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu syar'an. Sayyidina Al-Fadhil, hal tamatta bi farji banihi bi niyati sadiqah yahtasibu li sadaqah jariyah. Ada soalan. Adakah kalau aku bermut'ah dengan niat yang ikhlas hanya kepada kerana Allah, adakah aku dapat pahala? Jawapannya apa? Bal tadmanina dukhul al-jannah. Bukan hanya dapat pahala, bahkan kau dijamin masuk syurga. Wajib yang bersuka. Pada orang dia kata, wajihaduka bi farjika ka jihadina ka jihadi dunurina fi Syam. Kau berjihad dengan faras kau macam mana kita berjihad dekat Syria pada hari ini. Wallahuallah, haula wala quwwata illa billah. Ada juga jihad dengan faras tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi benda macam inilah yang bahaya, yang orang kita tak tahu, yang budak-budak kita terpengaruh dekat belah-belah BTS kan, dibawa oleh orang Iran, lejut, tertarik-menarik kepada bom kan. Lepas tu konon-konon nak elakkan pada zina, mut'ah. Duit dapat, sudah pun dapat, bil kau. Ini baru buat hari ni ya. Itu bab mut'ah. Dan yang terakhirnya bab taqiyah. Taqiyah ni berpura-pura. Bagi Syiah, menipu ahli sunnah ni pahala besar. Ada seorang datuk ni, dia ni korporat besar lah dekat Malaysia. Saya dah sebut nama dia atas sebab-sebab keselamatan. Dan dia ni ada factory, banyaklah factory dia. Dia cerita dekat anak masa dia nak buka projek dekat Iran, dia bertemu dengan seorang ahli sunnah di Iran yang dia merahsiakan jadi sunni. Dia kata apa? Aku nasihatkan kau jangan berniaga di Iran. Sebab bila Syiah tahu kau sunni, dia akan tipu kau habis-habisan. Sebab tipu sunni ni pahala besar. Kalau tuan-tuan dan abang kakak tahu, dulu Proton ada buka tau kilang dekat Iran. Saya masih ingat lagi warna kereta Proton yang dihantar dekat Iran warna hijau muda. Ya, warna hijau muda macam baju adik. Jadi saya kata, masa tu saya ngajar ada ceramah dekat Proton, saya kata, ini apa benda kereta warna hijau muda ni nak hantar ke mana? Dia kata nak hantar ke Iran buat taksi, dia kata. Waktu ada factory nak buat pasang kan, barang kat sana. Tak ada berapa tahun lingkup syarikat Proton dekat Iran. Sebab apa? Dia tahu kita sunni, dia akan tipu kita habis-habisan. Jadi kan, Datuk ni ceritakan orang Syiah ni, dia bagi mereka menipu kita ni pahala besar. Mereka menafsirkan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Kita punya tafsiran sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah, yang paling bertakwa kan. Tapi Syiah berkata daripada dia, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling kuat bertakiyah. Maknanya apa? Yang paling kuat menipu, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syiah ni untuk pegangannya. Dan saya lupa nak cerita, diorang ajar anak-anak diorang benci kepada para sahabat Nabi sejak anak tu masih kecil lagi. Budak-budak kan suka mainan. Jadi bapak-bapak ni, mak bapak suruh mainan anak dia. Bila anak pun nak mainan, bapak dia kata, mainan kau dah kena suruh. Siapa suruh?
daripada kecil dan ditonjol kepada budak-budak ni, Abu Bakar jahat, Umar jahat, Uthman jahat, ya, itu daripada kecil lagi. Jadi tuan-tuan, itulah sebagai ringkas berkenaan dengan Syiah ni. Yang pertama saya ulang, bab akidah. Dia mengatakan Allah ni, ilmu Allah ni berubah-ubah. Allah tak tahu, kemudian Allah cipta benda baru, baru Allah tahu, oh benda ni baik. Yang kedua, rukun Islam tak sama. Rukun Islam 5 juga, tapi mereka menambah percaya kepada Imam 12. Yang ketiga, mereka beriman dengan Imam 12 ini, yang mana Imam 12 ini levelnya sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memiliki kematian, ada kematian, surga, neraka dan sebagainya. Saya pernah baca dalam kitab Syiah, dia kata Allah bila nak masukkan orang dalam surga, dalam neraka, Allah akan bincang dengan Sayyidina Ali dulu. Tanya, Ali macam ni dia ikut ke siapa ni? Dia kata yang buat masuk neraka. Macam tu. Okay. Lepas tu yang keempat, masalah Al-Quran yang disebutkan tadi, dia terlalu banyak mereka mengubah pembahasan Al-Quran. Yang kelima, mut'ah. Dan yang keenam ialah taqiyah. Okey, jadi sebelum kita tengok tayangan video, saya buka paling banyak 4 soalan. Silakan kalau ada. Okey. Soalan yang sering ditanya, kalau Syiah ni rosak akidahnya, kenapa dia boleh masuk Mekah, Madinah buat haji umrah? Yang pertama, kita diajar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan orang. Contohlah, ada Syiah datang di mana, dia kata aku Syiah, kau nak kata aku kafir? Anak tak akan kata dia kafir, ya? Sebab nak menghukum orang kafir bukan benda senang. Tapi kalau anak tanya dia, kau percaya tak Quran yang ada pada hari ini? Dia kata aku tak percaya. Kafir. Kau cakap banyak tadi. Cakap banyak tadi kau kafir. Kita tanya pula, apa pendapat kau tentang para sahabat Nabi? Dia kata sahabat Nabi yang Islam, Syiah kan, dalam kitab dia sebut, bila Nabi wafat, yang beriman hanya 7 orang saja yang beriman. Itu paling banyak. Yang ada riwayat kata 4 orang saja. Bilal bin Rabah, Miqdad al-Aswad, Suhaib al-Rumi, Salman al-Farisi, Ali bin Abi Talib, Sa'd bin Abi Waqqas, mari sebut siapa? 2 orang yang lain murtad lagi. Ya. Kalau kita tanya kat dia, apa pendapat kau tentang sahabat? Dia kata sahabat Nabi murtad kedua-dua orang. Tapi kau cakap banyak kan. Tapi kalau dia kata saya Syiah, kau percaya tak Quran pada hari ini? Saya percaya. Kau Islam. Kau dah tipu aku tu, lantak kau dah tipu kan kau dengan Allah. Kau percaya tak kau muliakan sahabat Nabi? Muliakan, tapi aku Syiah. Lantak kau dia. Jadi kaedah kita ni yang kerajaan Saudi memakai, yang ulama-ulama tersebut, Syiah yang masuk ke Mekah tu dikira Islam secara umumnya. Secara umum dikira Islam. Kita tak korek akidah dia. Tapi kalau kita baca dalam kitab mereka, rujukan utama mereka, begitulah sebenarnya cerita. Tapi dia orang macam saya katakan tadi lah, dia orang bertaqiyah, berpura-pura depan lain, belakang lain. Macam zaman Nabi ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik Madinah. Macam itulah keadaan. Sebab tu Nabi masih menghukum Abdullah bin Ubay sebagai orang Islam, walaupun sebenarnya dia dah rosak dan keluar dari Islam. Ya? Okey. Jadi dihukumkan zahir bagi Islam. Ada lagi soalan? Silakan. Hasan. Ya, sana. Baik. Adakah kesalahan ataupun penipuan itu berpunca dari imam itu, ataupun mereka mungkin selepas imam tersebut meninggal dunia, ataupun mereka instigate macam menggalakkan lagi untuk mereka sombong sebab dia lelaki juga. Pembohongan ini tak ada kena-mengena langsung dengan para sahabat Nabi Ali bin Abi Talib, cucu Nabi Hasan dan Husain dan seluruh keturunan mereka, tidak ada kena-mengena langsung. Bahkan bila kita baca sejarah orang antara Imam Ja'far yang konon-konon Syiah kata yang mereka bermazhab dengan mazhab Ja'fari ini, Imam Ja'far itu mengatakan sesiapa yang memaki Abu Bakar As-Siddiq, dia ni orang masuk neraka. Aku mengetahui Abu Bakar sekarang berada di dalam syurga sedang makan buah-buahan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya imam-imam ni memang tak ada kena-mengena dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Yang Syiah ni, bila dia orang dah tak dapat kuasa, dia orang tanamkan kebencian demi kebencian kepada para sahabat Nabi. Tapi macam saya katakan tadi, bukan senang kita nak korek rahsia Syiah ni pasal mereka cukup kuat pegang rahsia. Dekat rumah saya ada kitab akidah Syiah, tapi akidah Syiah yang versi baru. Dia akidah dia berubah-ubah versi dia. Untuk mendapat apa kata kepercayaan, dia tulis akidah yang sederhana.
Tapi kalau kau baca kitab rujukan asal yang memang dia rujukan mereka, memang tak ubah. Macam itulah akidah dia. Ya. Betul. Tentang taqiyah. Ya. Taqiyah. Taqiyah. Dia dalam perjuangan sekarang ni, dia menyuruh masuk dalam gerakan. Jadi bagaimana untuk mengatasi, macam mana kita nak mengenali untuk pegangan itu? Okey. Taqiyah, Syiah masuk dalam jemaah kita. Bahasa boleh masuk dalam PAS kan. Ni semua PAS lah kan? Ke ada apa? Aku pun tak ada apa dua lah. Aku baik dulu. Saya sama cakap saya kadang-kadang saya sedih bila kita dalam PAS ni tak orang berat Syiah. Syiah ni isu akidah. Kalau Syiah ni benda kecil, saya takkan ambil hal benda ni. Saya takkan buang tebian pergi buat roadshow suar-suar macam gila tu kan. Tapi bila dia isu akidah, para alim ulama di Al-Azhar, ulama berkumpul di Mesir, membuat resolusi keputusan bahawasanya Dr. Yusuf Qaradawi kata apa? Syiah hum akhtar min al-Yahud. Syiah lebih bahaya daripada Yahudi. Aduun di Islam, musuh kepada umat Islam. Itu ulama Timur Tengah dah cakap belaka benda ni. Kita masih agak baik lagi. Ini masalah kita. Bila dimasukkan jemaah, caranya kita kena cek kan. Tengok macam mana cara komen dia. Kita nak tahu dia Syiah, tengok komen dia macam mana. Kita kata, kau apa pendapat kau tentang Syria? Contoh ya. Dia kata, alah Syria tu barat belakalah. Mana ada pertemuan sunni sini. Mungkin dia Syiah, mungkin dia tak ada maklumat, mungkin dia kena jaga Syiah. Ya? Jadi nak tahu cerita Syria ni, kena tanya orang Syria sendiri. Jangan tanya orang lain, tanya orang Syria sendiri. Oh, tahu cerita sebenar. Jadi kita kena kenal orang ni. Antara yang biasalah standard Syiah ni, yang pertama, kalau sembahyang, nanti payah dia tak sembahyang kita. Dia sembahyang mesti bawa batu Karbala tu. Ya? Kalau dia sembahyang kita pun dia bertaqiyah, dia balik modok balik betul tak? Seorang sahabat belajar di Yaman lah, di Yaman. Dia orang masuk masjid Syiah. Dia orang tak tahu tu masjid Syiah kalau dia sembahyang. Lepas dia orang sembahyang, datang untuk siap bersihkan tempat tu. Bawa air, bawa pergi, bawa mop, bersihkan. Pasal dia kata kita ni najis. Sama macam tu jadi. Ya. Jadi dia orang menganggap kita sebenarnya tak salah dengan kotor semula. Kemudian Syiah ni, dia orang tak makan sotong, ketak, udang, ya, ikan yang tak bersisik, macam belut, ikan geli, dia tak makan. Itu Syiah dia tu. Tapi korang janganlah member kau tak makan udang ataupun Syiah apa. Aku kawan tak bodoh dia kata. Kadang-kadang resto pun ada juga. Agak-agak lah. Mereka Ahmad Anak cerita dia bermusafir dengan geng Syiah ke Indonesia. Dia tahu dia memang muka Syiah hardcore. Jadi masa diorang makan, dia orang order sotong celup tepung. Masa order sotong celup tepung ni, lidah Syiah ni macam tak puas hati. Kau betul kau? Kau makan? Kau nak makan betul ke ni? Dia nak makan dah. Kau betul kau? Macam tak terkandung. Dia macam tu. Mana boleh makan? Apa tak boleh makan? Boleh makan. Dia Masya berdengkur betul, tak kata apa lah. Ya, memang kawan dah pernah lagi. Jadi dia tak akan makan soto, udang, ketam dan sebagainya. Tapi macam saya kata tadi lah, jangan senang-senang kata Syiah pula gitu kan. Kata resto ke kawan kita tak tahu kan. Lagi Syiah ni dia punya uniform rasmi dia warna hitam. Hitam. Tapi jangan pula kau tengok akak ni Syiah. Ni Syiah. Macam tu Syiah. Janganlah nampak dia. Agak-agak lah. Kita nak tahu kena berkawan lah. Tapi saya nasihatkan jangan berkawan. Kalau kita tak ada ilmu, dibimbangi akan terpengaruh dengan puak-puak Syiah. Boleh lagi Ustaz? Satu lagi. Ya. Kita tentang isu Syria, kita jelas bahawa dia ada kaitan dengan Syiah. Tapi dalam isu Mesir ni macam mana? Mesir bila kita tengok yang menggerakkan golongan Tamarruk. Tamarruk ni golongan-golongan yang menjatuhkan Mursi. Diketuai oleh seorang lelaki pemuda dan Muhammad Badruddin. Muhammad Badruddin Syiah. Dia Syiah yang kepala otak komunis. Dia Syiah ni dia macam UMNO lah kan. UMNO ni dia ada sosialis, ada komunis, dia ada Sekular, dia ada liberal, macam-macam lah kan.
yang semangat pun ada, Syiah yang kepala senang pun ada, macam tu. Okay. Jadi memang mereka digerakkan oleh Syiah juga. Dan kalau kita tengok satu khutbah dekat masjid besar dekat Iran, ada dalam rakaman video, doa dalam khutbah tu, dia kata apa? Allahumma ahlik Bursi, Allahumma ahlik, siapa lagi? Qaradawi, kan? Ya Allah, kau hancurkan Bursi, hancurkan Qaradawi. Lepas tu Iran bila Bursi jatuh, Iran senyap, tak kata apa, sebab tak senyap. Sebab apa? Sebab Bursi bila berlaku konflik Syria, dia ambil rakyat Syria macam rakyat sendiri. Macam Erdogan di Turki, dia ambil rakyat Syria macam rakyat sendiri. Ya, Iran tak, dia hantar tentera, bunuh lebih ramai lagi. Okey, nanti tengah tayang video kita akan lancarkan derma khusus untuk membina kilang roti di sebuah tempat yang saya akan ceritakan nanti. Ada lagi soalan satu lagi? Silakan. Itu kita jawab Melaka dah tu. Contoh ya, yang diorang pernah nak buat masa dekat Gombak 2 tahun lepas. Diorang buat tengah-tengah padang, open. Hari memperingati Husain, hari memperingati kelahiran Fatimah. Dia jemput orang datang ramai, makan free, semua free, ada cenderamata kan. Tapi alhamdulillah Jais datang awal, Jais cabut belakang benda-benda. Orang tak tahu bahaya benda ni kan. Dan kita pun, kita tak tahu benda tu bahaya. Kita ingat, okey lah ni sayangkan keluarga Nabi kan. Okey apa, saya keluarga Nabi, benda yang bagus. Hatta kita orang ahli sunnah, kalau kita nak buat sambutan mengenang Fatimah, Hasan, Husain, tak ada masalah boleh. Tapi diorang dalam dia buat kerja macam tu, diorang menanamkan kebencian kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu yang bahaya tu. Okey, selesai okey tuan-tuan. Kalau selesai, kita tutup lampu ni. Kita lampu depan ni. Jadi gambar bagi kanan sikit video tadi. Sebagai mukadimahnya, kenapa bumi Syria ni penting? Mungkin ada orang tak faham. Dan mungkin ada orang kata, Ustaz, mungkinlah kalau ada orang yang ambil hal pasal saya punya ceramah, mungkin dia kata, Ustaz nanti apa benda lah pilih pasal Syria. Tuan-tuan, kalau tak kerana sabda Nabi SAW pasal negara ni, saya takkan sibuk pasal Syria. Rasulullah SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, Tuba li Syam, faqalu ya Rasulullah walima, faqala Rasulullah SAW, inna malaikata rahman la tadau ajnihataha lahum. Nabi sebut, beruntunglah bagi orang-orang yang berada di Syam. Beruntunglah orang-orang yang berada di Syam, sesungguhnya malaikat Ar-Rahman menghamparkan sayap-sayap mereka kepada umat Islam yang berada di Syam, di Syria. Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkatkan kepada Syam kami. Ya Allah, berkatkan kepada Syam kami. Nabi punya sayang kepada negara ni sampai Nabi letakkan diri dia, Syam kami, bukan Syam kami kata itu. Itu memang. Wa fi Yamanina, dan pada Yaman kami. Dan pada sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, lebih kurang 10,000 meninggal dunia di Syria. Ramai para sahabat Nabi meninggal. Okey, sekarang kita tengok pada peta. Syam ini ada empat negara.
Yang pertama Syria, daripada sini ke sini Syria. Yang kedua Jordan, Palestin dan Lebanon. Jadi bila disebut Syam, ada 4 negara: Syria, Jordan, Palestin dan Lebanon. Tapi kalau contohlah ya, kita naik bas, naik taksi pergi dekat Jordan, lepas tu kita nak pergi ke Syria, nanti driver bas taksi akan tanya, Lawin nak ke mana? Kita kata ila Syam, nak ke Syam, dia akan bawa kita masuk ke Syria. Kalau kita duduk dalam Syria, contohlah kita duduk dekat Halab, Aleppo ni, kita naik taksi, dia kata Lawin nak ke mana? Kita kata ila Syam, dia akan bawa kita dekat tengah-tengah bandar Syria, Damsyik. Jadi Syam ini segi umumnya 4 negara. Kecilkan sikit Syria, kecilkan lagi ibu kota Syria, Damsyik. Okey. Untuk makluman tuan-tuan, perkembangan terkini, Mujahidin telah menguasai seluruh border sepadan dengan Turki, Syria dan Turki. Pada tahun lepas, tahun lepas apa? Bulan depan 2013, saya hantar bantuan kemanusiaan, saya masuk ikut sini Gaziantep, Aziz, terus ke kawasan sini, kawasan yang masih lagi berlaku peperangan kecil antara tentera Mujahidin dengan tentera Bashar al-Assad. 70% negara Syria dikuasai oleh Mujahidin pada hari ini. Dan sepadan Iraq, ada beberapa kawasan yang dikuasai oleh Mujahidin, tak sepenuhnya, sebab Iraq ni ramai Syiah dan kita sedia maklum Iraq support Syiah di Syria. Dan Iran ni dekat belakang Iraq, dia hantar senjata melalui Iraq dan masuk ke Syria. Ini sepadan Jordan. Jordan pun ada beberapa kawasan yang dikuasai oleh Mujahidin. Ini Palestin ataupun yang dikuasai oleh Israel pada hari ini. Ini Lebanon. Lebanon ni kawasan Hizbullah, Hizbul Syaitan kat sini. Ya, di sini amat sulit untuk Mujahidin kuasai dengan sebab boleh dikatakan kerajaan Lebanon memang 100% menyokong Bashar al-Assad. Okey, jadi ini gambaran negara Syria secara umum. Okey, ini hadis Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata Yaumul Malhamatil Kubra, Yaumul Malhamatil Kubra, fustatul muslimin fi ardin yuqalu laha Ghuta, fiha madinatun yuqalu laha Dimashq, khairu manazil mu'min yawma idin. Nabi sebut dalam hadis, akan berlaku peperangan yang besar, akan berlaku peperangan yang besar. Peperangan yang besar ni kita panggil Armageddon. Armageddon. Korang pernah tengok cerita tu? Dah tengok? Janganlah walau sangat daripada aku. Macam tak tengok. Nabi kata akan berlaku peperangan yang besar. Armageddon ni tuan-tuan, diambil daripada perkataan bahasa Arab Aramajdud. Aramajdud keluarnya Armageddon. Nabi kata akan berlaku peperangan yang besar. Ketika itu fustatul muslimin, perkemahan, tempat perhimpunan orang-orang Islam, fi ardin, di sebuah tempat, yuqalu laha Ghuta, dikatakan namanya Ghuta. Kalau korang search dekat Google, Ghutoh, Ghuta, korang takkan jumpa kecuali dekat Syria. Lepas tu Nabi detailkan lagi dekat mana lokasi dia. Fiha madinatun, di dalam kawasan ini ada sebuah bandar bernama Dimashq, Damsyik. Ghuta, Dimashq, ini Damsyik, ibu kota Syria. Ini dipanggil Ghuta Dimashq. Ghuta di mana? Kebun besar yang mengelilingi kota Damsyik. Dia dipanggil Ghuta Dimashq. Di sinilah Nabi kata di akhir zaman itu, perhimpunan para mujahidin yang terbesar di akhir zaman, sebaik-baik tempat tinggal mujahidin di akhir zaman. Rasulullah SAW. InsyaAllah kami dengan NGO Muslim Care dalam perancangan membina kilang roti di kawasan Jaubat, Ain Tanma, Zablaqa. Di kawasan ini kawasan yang terkepung oleh tentera Bashar al-Assad. Di kawasan ini mujahidin ramai tahu. Tapi tengah-tengah kawasan ini susah. Pasal diorang cakap roadblock dalam kawasan bandar saja lebih 200 roadblock. Jadi terkepung kawasan ni. Makanan tak ada. Adalah makanan tapi susah. Terpaksa bina kilang roti bawah tanah. Tak boleh buat dekat atas ni. Kalau buat atas ni kena bom. Kalau keluar beratur ramai-ramai, tentera Bashar dapat maklumat, dia akan bom. Baru-baru ni kita dapat satu berita, Mujahidin menangkap seorang pemuda yang kerjanya balik macam prepaid handphone tu kan, SIM card kan.
Dia pergi dia balik, pergi. Jadi mujahid kutip rupa-rupanya sebagai alat untuk detect satelit untuk attack kawasan tu. Ini lebih kurang macam tu lah. Sensor kan. Bila ditangkap pemuda ni, rupa-rupanya banyak. Dia letak dekat hospital, dekat kawasan kilang berhenti, dan akhirnya budak pemuda khianat ni dibunuh lah. Okey, di sinilah Nabi kata tempat perhimpunan mujahidin di akhir zaman besok. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, la taqumu sa'atu hatta tanzilu fi al-a'maqi aw bidabiqi. Rawahu Muslim. Nabi kata kiamat akan berlaku sehingga tentera-tentera Rom akan masuk ke satu kawasan bernama Dabiq, D-A-B-I-Q, Dabiq, dekat Aleppo, utara Syria. Tuan-tuan, Nabi sebut dua nama, Al-A'maq atau Dabiq. Bila kita search dekat Google, tak ada tempat lain dalam negara Arab ni kecuali di Syria. Jadi wallahu a'lam, bila kita tengok perkembangan terkini, Amerika kan konon-konon nak serang Syria kan. Amerika ni tuan-tuan kalau nak serang, diserang lama dah. Daripada awal-awal kemerdekaan lagi dia boleh serang. Tapi sekarang ni dia nak serang Syria bukan pasal Bashar Assad tu, tapi bila dia tengok perkembangan mujahidin tu dia takut. Sebab mujahidin terlalu ramai, tidak mustahil mujahidin bila menguasai Damsyik, dia akan teruskan kemarahan ke Palestin dan membebaskan setiap inci bumi Palestin daripada Yahudi. Itu cerita sebenarnya. Lalu dia pun nak serang Syria. Kalau takdir Allah berlaku seserangan ini, Amerika ikut hadis Nabi, dia akan masuk dekat sini. Ini laut ni, laut. Dia masuk dekat sini, Nabi kata akan datang tentera daripada Damsyik, jauh sangatnya, dekat sini, dia dekat sini. Tentera akan datang, mujahidin akan datang berhadapan dengan tentera-tentera Rom, NATO dan sebagainya di Dabiq. Ini bendera Syria hijau, putih, hitam. Maknanya pas juga lah Syria. Tapi ni bendera sekarang atau bendera dulu merah. Dulu merah. Okey tuan-tuan, ini dikatakan, ini namanya Jabal Qasyun. Bukan Qasyun. Di sinilah berlakunya pembunuhan dua beradik Qabil dan Habil. Qabil bunuh adiknya Habil. Daripada pembunuhan ini, keluarnya nama Damsyik. Damsyik ni daripada dua perkataan, Damun Syakib, darah adik-beradik ibu sebapa. Damun Syakib dicantumkan jadi Damsyik. Qabil bunuh adik dekat sini, Jabal Qasyun, dan dipikul jenazah adik dia lebih kurang dalam 45 km dan akhirnya ditanam dekat sebuah tempat bernama Zabdani. Kalau tuan-tuan pergi dekat Zabdani tu, kubur Habil tu wallahu alam, mungkin tidak sebab benda dah lama kan. Kubur tu panjangnya daripada tiang ni sampai tiang ni, panjang gila ke situ. Waduh. Batu ni dikatakan yang digunakan oleh Qabil membunuh adik ni, wallahu alam. Ini kubur seorang ulama tafsir terkenal, Al-Imam Ibn Katsir bersama tuan gurunya Ibn Taymiyah rahmatullahi alaihi, pengarang tafsir terkenal, yang mana kuburnya terletak di dalam kota Damsyik. Ini tuan-tuan kubur sahabat Nabi yang cukup terkenal. Tak ada orang tak kenal sahabat ni. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Bilal pindah ke Syria zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dia tak tahan, dia tak tahan dengan sebab teramat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kubur Nabi nangis, tengok kubur Nabi nangis. Lalu dia buat keputusan nak pindah ke Syria dan akhirnya meninggal dunia di Babus Saghir. Kawasan ini namanya Babus Saghir di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, meninggal dunia dengan sebab kena penyakit wabak Taun. Tuan-tuan, ini kubur Khalid bin Al-Walid, ini masjid Khalid bin Al-Walid sebelum perang. Dan ini gambar terkini telah dibom oleh tentera Syiah, tuan-tuan. Habis kubur Khalid bin Al-Walid dibom. Khalid bin Al-Walid meninggal dunia di bandar Homs, Syria. Dan beliau meninggal dunia dengan sebab sakit, dan dalam di kubur dia, di kubah dia, dalam kubur dia. Di zaman kita pergi belajar masih macam ni lah, sekarang dah jadi macam ni. Habis, masjid ni sudah berlubang bila ketimpa. Ini tuan-tuan kubur sahabat Nabi yang paling dibenci oleh Syiah nombor 1, Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab tu kubur ni ditutup dengan pagar besi. Sebab Syiah kalau pergi kubur ni, dia akan baling dengan batu.